Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 570 Masihi. Ayah baginda Rasulullah ialah Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu merupakan seorang peniaga yang berulang-alik dari Mekah dan ke Syam. Meninggal dunia semasa Nabi berada di dalam kandungan ibunya. Ibu baginda SAW pula ialah Aminah binti Wahab, di mana meninggal dunia semasa Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Nabi Muhammad kemudiannya dipelihara oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Selepas 2 tahun berikutnya, datuknya meninggal dunia pula dan Nabi Muhammad diserahkan kepada pakcik baginda, iaitu Abu Talib. Dan hinggalah pakciknya meninggal dunia, Nabi Muhammad pernah berniaga ke Syam. Okay, ini merupakan contoh pedagang-pedagang pergi berdagang menaiki unta dan diletakkan barang di sebelah unta yang lagi satu ya. Nabi Muhammad SAW pernah berniaga ke Syam dan sekitar kota Mekah, menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Budi pekerti yang mulia dan amanah mewujudkan rasa hormat Siti Khadijah kepada Nabi sehingga membawa kepada perkahwinan mereka. Okey, Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama Islam. Penerimaan wahyu yang pertama, iaitu pada 17 Ramadan di Gua Hira, merupakan detik pertama permulaan tamadun Islam. Wahyu pertama dari surah Al-Alaq, iaitu ayat 1 hingga 5, bermula dengan perkataan Iqra yang membawa maksud bacalah. Okey, baginda membaca dan menulis merupakan asas ilmu pengetahuan untuk melahirkan tamadun. Tetapi pada mulanya baginda tidak tahu untuk membaca, malah untuk menulis. Dan atas rahsia dan ilmu daripada malaikat yang membantunya, dan baginda dapat melakukannya dengan baik. Okey, melalui semangat Iqra tersebut, maka lahirlah tamadun Islam yang berkembang maju. Okey, kemudian wahyu kedua, iaitu surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7, merupakan pengisytiharaan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah ataupun Rasulullah. Baginda diwajibkan menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Ada dua cara penyebaran Islam di sini, satu secara rahsia dan yang kedua secara terang-terangan. Okey, kita tengok dulu dari segi secara rahsia, iaitu selama 3 tahun, di mana di antara Siti Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq. Masa ni semua mereka ni memeluk Islam, yang antara awal-awal memeluk Islam. Dakwah dijalankan melalui sahabat-sahabat di rumah sahabat baginda, iaitu Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Okey, secara terang-terangan pula dakwah baginda kepada kaum keluarganya di Bukit Safa, di mana mendapat tentangan hebat daripada bapa saudaranya, iaitu bernama Abu Lahab. Baginda tabah menghadapi tentangan terhadap orang-orang Quraisy kerana sangat-sangat menentang ajaran Islam ketika itu. Sebenarnya ajaran Islam bukanlah permulaan di sini. Daripada zaman Nabi Adam lagi dah ada ajaran Islam, cuma penerimaan masyarakat sama ada masih mengikuti agama nenek moyang dulu ataupun agama Islam. Okey, berikut merupakan step by step Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam juga. Permulaan dia dengan perjanjian Aqabah 1 dan 2. Kemudian cubaan membunuh. Nabi Muhammad berjaya melepaskan diri daripada kepungan pemuda Quraisy yang ingin membunuh baginda. Okay, ramai yang tak bersetuju dengan ajaran Islam dan nak bunuh baginda sebabnya menyebarkan ajaran yang dikatakan tidak betul pada ketika itu. Dan wahyu Allah, Nabi Muhammad ke rumah
Abu Bakar As-Siddiq dan memberitahu beliau tentang wahyu Allah yang memerintah baginda untuk berhijrah ke Madinah. Dan Nabi Muhammad ketika itu pun berhijrah ke Madinah bersama rakan-rakan dan ahli keluarganya. Okey, pada permulaan hijrah baginda bersama Abu Bakar As-Siddiq beliau bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur selama 3 malam. Semasa di Gua Sur, Nabi Muhammad dibantu oleh Abdullah bin Abu Bakar, Amir bin Fuhairan dan Asma binti Abu Bakar yang merupakan anak Saidina Abu Bakar. Okay, kemudian baginda ke Madinah dan membina Masjid Quba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq sampai di Quba dan mendirikan Masjid Quba. Ini merupakan masjid pertama di kota Madinah. Kalau biasa orang yang dah pernah pergi ke Mekah mesti akan tahu cerita mengenai Masjid Quba ini. Kemudian baginda mendirikan pula Masjid Al-Nabawi yang merupakan mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar serta membentuk Piagam Madinah pada ketika itu. Okey, Masjid Al-Nabawi ni yang sekarang kita nampak yang ada kembang, kuncup, payung tu kan, yang ada kubah warna hijau tu. Itu adalah Masjidil Nabawi di kota Madinah. Ada 4 sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Apa yang dimaksudkan dengan sidik? Sidik ialah berkata benar. Amanah pula ialah dipercayai. Tabligh ialah menyampaikan dan fatanah ialah bijaksana. Dapat sesuatu? Okey, jangan lupa tunggu kelas seterusnya. Stay tune. Jangan lupa subscribe dan klik button loceng.